Tak ada masalah. Pak kamu nak berhimpun, nak sampai memo kan tak? Tak ada kita tak pernah halang kerana ini yang dijamin dalam perlembagaan Pak. Ya? Kalau perlu dalam perlembagaan. Masalah perlembagaan kita yang buat, perlembagaan kita dicantik, the big print. Lalu dikacau oleh the small print. Small print apa? Akta undang-undang yang dibuat untuk merosakkan hasrat besar dalam perlembagaan itu. Itu yang kita boleh berikut di mana asal ni kita boleh berikut, tapi sengaja cuba nak perkotak-katikkan perlembagaan itu dengan berbagai-bagai bidang. Tak boleh. Jadi kita dibenarkan berhimpun. Hari ini diumum 300 lawyer akan turut sama. TI Malaysia, Transparency Malaysia, satu badan NGO yang memantau keterusan ya di dalam negara kita ini akan memantau ya himpunan ini. Silakan. Jangan takut, kita tak pernah halang. Pemuda umum nak turun nak. Nak bersama lagi baik, tak nak pergi hal yang lain. Tak larang. Baru-baru ini tuan-tuan, Kerajaan Barisan Nasional UMNO buat himpunan 1 juta tuan-tuan. Bukan kali kita buat 1,000 je. Dia 1 juta tuan-tuan. Walaupun yang turun tu 5 juta, 5,000. Tapi nama himpunan tu himpunan 1 juta. Yang turun 5,000 je. Ya. Ada kita halang, ada kita keluar kenyataan. Kami menentang himpunan 1 juta belia ni dan kami akan keluar orang ramai-ramai ke Putrajaya untuk ya mencabar ya himpunan 1 juta. Tidak tuan-tuan. Mereka nak himpun, sila buat. Kenapa kita nak lawan? Ini hak kita tak himpun. Tapi bila kita tang kita nak himpun, banyak benar pula dia punya songnya. Itu tak boleh, permit tak boleh. Jadi kita menghormati orang lain. Kita berharap orang hormat kita, ya, untuk menyatakan hasrat kita ini. Ini tidak tuan-tuan, semua dah tak boleh halang. Katanya pas-pas nak booking bas untuk pergi ke sana, mereka tak benarkan. Pengusaha bas pun tak berani. Tetapi saya dengar tuan-tuan untuk tarikh-tarikh yang berdekatan itu, tiket tak dijual tuan-tuan. Sanggup mereka kosong kereta api itu. Daripada nak benarkan kita naik. Sebab itu dia mengadu. Tak dapat bisnes lah, orang tak nak pergi bakar. Bukan salah kita. Mereka yang halang. Tuan-tuan dan disebut oleh saudara Azmi tadi. Kalau seorang bos RM100, ya. Kalau 300,000 orang bos, 30 juta, bisnes besar tuan-tuan. Siapa yang bijak, hari itulah buat bisnes. Ini tidak pemandu teksi pun keluar demo tuan-tuan. Dia tak tahu ke yang datang tuan-tuan atas pengorbanan. Kita bekerja belaka. Semua cari makan tapi atas kepentingan negara. Hak asasi kita ramai daripada kita sanggup berehat 1 hari. Tak ada pendapatan 1 hari untuk berkumpul di Kuala Lumpur dan belanja lagi. Ini tidak pemandu teksi di Kuala Lumpur tuan-tuan. Heboh. Kami akan hilang pendapatan 21 juta. Banyak. Saya nak menasihatkan orang teksi di Kuala Lumpur. Ya, Kuala Lumpur ni besar tuan-tuan. Kita berliput dekat dengan Sogo, dekat dengan Masjid Jami', dekat dengan Kampung Baru. Teksi pergi lagi Ceras, pergi lagi Tepung, Kampung Pandan, Bandar Tun Razak, luas lagi Kuala Lumpur tuan-tuan. Tidak lagi dulu. Ini yang masalah. Saya bicarakan mereka, bawa ini orang yang nak berliput ni, bawa ke tempat berliput. Ramai orang naik teksi tuan-tuan, untung mereka, percayalah. Janganlah pula ini lah semua apa nama keluar dalam radio mengayu-ayu lah negara ini aman kata makcik. Namanya Mariam Jamilah, seorang peniaga. Ya, dengar radio 1 kelas kencan. Ya, peniaga di Kuala Lumpur kami suka negara aman. Janganlah dibuat begini. Allah, ya. Hari itulah saya kodoknya. Hari itulah mereka boleh menjaga besar. Jangan. Ya. Apa pun orang kata tuan-tuan, ini hak. Supaya itu kita nak mengingat dan mengajak kepada tuan-tuan supaya sama-sama. Ini penting untuk masa depan. Ya, masa depan negara kita. Kita menghadapi suasana yang gawat dalam negara kita. Ya. Yuk kata tadi. Okey, yuk. Hanya tak ada dari sejuk. Takbir. Oh, Akbar. Dapat baju free. Takbir. Negara kita gawat. Ya.
negara kita dalam kesusahan, ekonomi sedang jatuh, tuan-tuan. Ya, baru-baru ini dalam parlimen baru tengah sidang minggu lepas peruntukan tambahan 13 bilion lagi tu. Dulu kita dah luluskan pada bajet 2011 212 bilion dah apa. Itu pun dah defisit dah, tak cukup perbelanjaannya berbanding dengan pendapatan, tak cukup defisit. Tiba-tiba dia minta lagi 13 bilion. Kalau artinya kalau asal-asal diminta 13 bilion dalam bajet, defisitnya makin besar, dia akan lebih malu biar ini. Lalu dia tangguhkan kemudian untuk mohon. Dalam hal itu dia umum macam-macam program. Program rumah pertama untuk anak muda. Hebat. Tuan-tuan, bila disebut begitu, wakil BN di dalam parlimen tepuk meja parlimen tetap kuat, bodoh-bodoh. Ya, rupanya tak ada duit. Enam saja, duitnya bulan 6 ni baru mohon. Ya, macam-macam tuan-tuan, nak buat itu, nak buat ini, kapal selam. Baru dia keluar dalam peruntukan tambahan dia minta 500 juta untuk maintain kapal selam. Dahlah belinya berbilion-bilion dengan komisen diberikan kepada geng-geng Datuk Seri Najib Menteri Pertahanan ketika itu 500 juta lagi. Kita ingatkan 500 juta itu dia kata adalah untuk mengendalikan ya segala bentuk jagaan kapal selam di lepas penjualan ini. Berapa dia minta ini 500 juta, ini baru 6 bulan. Agaknya dalam bajet akan datang ini semua tuan-tuan menghabiskan duit negara kita. Ceritanya hebat, duitnya tak ada. Ya, macam-macam program makanan di sekolah, tak duit, ini minta lagi. Ya, emolumen tuan-tuan disebut dalam perbahasan Kementerian Kesihatan. Dia kata dia minta wang tambahan ini sebab pada pengumuman bajet yang lalu permintaan kita sebanyak itu tidak diberikan. Kenapa tak diberikan? Tak ada duit lagi tuan-tuan, tak ada duit di kerajaan. Sedangkan gaji dah tak tahu berapa ramai orang doktor, berapa orang ramai nak ambil, baru kita dah boleh buat anggaran berapa. Tiba-tiba tak cukup lagi setengah bilion, 500 juta minta lagi. Artinya tuan-tuan, memang negara tak duit, tak duit sungguh. Tapi cara dia melancarkan projek KTP lah, apa benda macam-macam, 1, 2, 1 ahli umum, 6 projek, macam-macam projek tuan-tuan. Ya, tetapi tidak ada keuangan yang mencukupi. Sebab itu rakyat diminta berkorban. Tak salah tuan-tuan dalam sebuah negara kalau rakyat diminta berkorban untuk keselamatan, untuk membangun, tak ada masalah. Memang tanggungjawab kita sebagai rakyat membantu pemerintah membangunkan negara kita. Tetapi dengan syarat pemerintah itu sendiri bersih, tidak kiris, tidak rasuah, tidak komisen. Tapi kalau mereka dah sapu dia, bila tak cukup duit, rakyat yang diperah dengan cara menarik balik subsidi katanya. Ya, sedangkan wang yang banyak ini habis kerana subsidi yang tak betul, subsidi kepada syarikat kaya, subsidi kepada pengeluar tenaga bebas, berbelas-belas bilion yang rakyat kata subsidi ini sikit sangat, itu pun ditarik balik. Bila harga naik, inflasi diumumkan tuan-tuan akan berlaku. Ini akan menyusahkan kita. Gaji yang kita dapat, kalau dulu boleh memberi satu jumlah barang, dengan kenaikan inflasi, kehilangan subsidi ini, wang yang sama akan membeli barang yang lebih kurang daripada itu. Jatuh nilai wang kita itu. Jadi ini yang menjadi masalah negara kita ini. Yang ini yang kita dalam Pakatan Rakyat tuan-tuan cuba nak betulkan. Kita cadangkan buku jingga kita dah sebut. Buku jingga di tawaran-tawaran 100 kali kita, insyaAllah kalau kita menang berjaya. Buku jingga ni tuan-tuan diperbahaskan dan didebatkan sampai ke parlimen tuan-tuan. Itu kita punya parlimen pun debat. Kali kita seronok tuan-tuan, orang beri perhatian kepada kita. Buku jingga mengekalkan beberapa subsidi untuk rakyat. BN kata kamu ni Pakatan Rakyat Pembangkang ni boleh berjanji saja, mana duitnya? Mana duitnya? Dia bercakap dalam konteks dia memerintah tak ada duit. Bila mereka tiris, bocor, ambil duit untuk komisen dan rasuah, memang tak ada duit. Dia ingat bila kita memerintah, kita akan buat perangai yang sama. Tetapi terbukti tuan-tuan Pulau Pinang kita memerintah, perangai BN kita tak buat.
Di Kedah, perangai BN kita tak kuat. Di Selangor, tuan-tuan, perangai BN tak kuat. Bila kita tak ikut perangai BN, maka kita dapat menyelamatkan harta negeri. Ekonomi negeri bertambah baik. Pendapatan bertambah. Perbelanjaan dapat dikawal. Dengan cara itu, kita boleh melancarkan beberapa program baru. Baik di Pulau Pinang, baik di Selangor, Kedah, ataupun di Kelantan. Ini perbezaan yang tuan-tuan. Jangan samakan dengan BN. Kalau sama dengan BN, kita nak buat buku jingga, memang tak boleh buat. Sebab BN tak ada duit. Pendapatan tak ada, belanja besar, memang tak boleh. Tapi kita kata, kalau kita nak laksanakan buku jingga, subsidi yang kita akan hapuskan adalah subsidi kepada pengeluaran tenaga bebas yang berjumlah 19 bilion. Kita nak pakai tak sampai banyak tu. Artinya kalau kita hapuskan subsidi orang kaya ni, kita ada lebihan lagi, lebihan lagi daripada hasil kita tolak subsidi dengan menekankan subsidi minyak, subsidi gula dan sebagainya. Ini perbedaannya, tuan-tuan. Sebab itu kita mengatakan kita boleh laksanakan suatu transformasi ke, reformasi ke, revolusi ke ekonomi kita, perbaiki ekonomi kita. Nah, ini yang kita dah berani bercakap untuk Putrajaya ni, tuan-tuan. Sebab dulu kita tak ada contoh hidup. Kita tak ada Pulau Pinang, kita tak ada Selangor. Ini kedua-dua negeri yang kaya-kaya ni kita tak ambil. Dan laporan Ketua Audit Negara bagi dua-dua negeri ini cukup memberangsangkan, jauh lebih baik daripada zaman BN. Selangor yang negeri paling kaya di bawah Pakatan Rakyat, kekal paling kaya, kekal mendapat laporan asing yang tinggi. Artinya segala kelemahan bahawa yang pandai memerintah ini hanya BN, takut itu khurafat. Tolak perapaan. Oh, dia kata tak boleh pakai tanah lain. Pan pemerintah. Dia gelap air, tuan-tuan. Tengok Kedah, tuan-tuan. Steady aja. Pan pemerintah. Kelantan, tuan-tuan. 22 tahun. Rakyat bagi peluang lagi. Bagi lagi. Sokong lagi. Kerana Pan pun pemerintah. Tentunya BN sudah habis hujah. Dia tak boleh hujah, tuan-tuan. Bila dia tak boleh hujah, maka dia timbulkan isu-isu perkauman. Ya, yang saya kesian Ambiga. Ambiga ni seorang senior lawyer, ya, senior lawyer yang mengepali bersih. Tuan-tuan tengok SMS yang mereka, saya nak beritahu tuan. SMS yang mereka ni termasuk ancaman bunuh terhadap Ambiga. Saya dapat sama. Saya dapat ni bukan salinan, tuan-tuan, daripada orang yang sama menghantar pada Ambiga. Dia kata, kalau perhimpunan ini berjalan juga, kita akan bunuh Ambiga dan orang-orang pemimpin parti-parti yang terbukti yang terlaku ini akan dibunuh sama. Maksud aku ni. Tapi kita ingat dia main-main, jadi kita pun jawab main-main lah. Ya? Rupanya serius, tuan-tuan. Polis sedang mengambil tindakan. Begitu. Dan dalam SMS yang sama itu disebut tentang masalah perkauman yang cukup membahayakan negara. Dituduhnya Puan Ambiga, Datuk Ambiga, tuan-tuan. Macam-macam. Ambiga dia lawyer. Lawyer dia boleh defense siapa-siapa, tuan-tuan. Orang yang penyakit dada, bawa dada, ketan-ketan pun. Bila tiba di mahkamah, lawyer juga. Yang membunuh orang pun, lawyer juga. Tapi bila datang kes Ambiga, macam-macam. Dia kata, lawyer yang anti-Islam, anti-Melayu. Tuan-tuan, mereka hanya lawyer. Lawyer tidak dia boleh halak untuk melaksanakan tugas dia. Alifah Maidin boleh mewakili siapa saja. Kalau ada orang yang sudah merokok, minta diwakili. Saya mau jawab lawyer. Menimbang, tak boleh tolak pulang. Dia nak kes yang cuci-cuci, tak boleh. Macam doktor ini, tuan-tuan. Oh, kes ini. Kes ini teruk sangat. Sama lah, dia pergi balik-balik. Kes demam, oh ini banyak doktor. Boleh. Dia mesti layan. Datang pembunuh pun, tuan-tuan. Orang yang membunuh orang, tiba-tiba orang kamu dapat tangkap, lutu dia, tahu lutu ya, lanya dia, bawa ke hospital. Orang kata, doktor, ini orang ini telah mengampak pak tua dia katanya. Jangan diberi ubat, biar dia mampus. Tak boleh. Sebagai doktor, kita kena rawat. Begitu juga peguam. Oh, ini dituduh lah. Ambiga ni sebagai, sedangkan tuan-tuan, Ambiga ini sekarang ini sedang nak melawan kerajaan BN. Kerajaan BN yang membunuh orang-orang kita di Mali dulu. Ini dia. Berapa ramai orang kita, Prime Media di Mali dibunuh oleh
ya aparat-aparat atau kerajaan konstitusional. Kita nak melawan. Amerika ini juga melawan kerajaan yang menggunakan APCO Yahudi yang membunuh orang Palestin, tuan-tuan. Amerika ini melawan BN. Sekarang kita nak biarkan dia melawan sama seorang. Apa yang dia buat mewakili pelanggan-pelanggan, tuan-tuan, itu kerja buat. Jangan kita terpesona dengan isu perkauman dalam SMS yang cuba menghina, ya, orang yang ada kesedaran nak buat perubahan. Itu kita ingat. Banyak yang SMS dalam Malaysia. Hari ini soal kabar utusan, tuan-tuan. Ya. Kita baca. Kita tengok dalam laporan mengatakan muka depan menghentam Amerika. Ya. Muka depan, tuan-tuan. Kerana apa, tuan-tuan? Nak memujuk kita orang empat ini biar jangan dapat yang bersih. Jangan dapat yang bersih. Ini Amerika dengan Islam dan lain. Itu semua, tuan-tuan, adalah fitnah yang cuba melunturkan semangat kita. Presiden PAS telah berkata semua 1 juta ahli-ahli PAS turunnya ahli menyokong, dan insyaAllah dia akan turun bersama Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang dan semua pemimpin akan turun menyokong apa yang dibuat oleh Presiden. Jadi kalau kita tak turun, kita ahli-ahli PAS tak turun, bermakna kita tidak bersedia bersama dengan pemimpin kita. Kalau kita damai turun, tuan-tuan, insyaAllah kita akan mendapat kejayaan, ya, yang kita hasrat itu akan membuka mata kerajaan bila cerita diam-diam, tuan-tuan. Kita akan berimpun secara aman. Saya tak benarkan mana-mana antara kita ni melakukan provokasi. Jangan. Kalau ada mana provokasi kita supaya lawan balik laku, jangan. Kalau ada, kita cekuk orang itu, tuan-tuan, serah pada polis. Jangan biarkan mana-mana pihak cuba menimbulkan sesuatu provokasi yang akhirnya menjadi alasan dan sebab, ya, pihak kuasa bertindak pada kita. Tak ada buat secara aman. Impor, slogan tak ada masalah. Hidup contoh. Kita diri. Ya, betulkan, bersihkan. Itu cerita yang biasa dalam mana-mana himpunan. Jangan dapat. Tapi kalau ada yang cukup polis-polis bagi kita polis, jangan dengar. Itu adalah provokasi daripada pihak-pihak yang tak mau melihat satu keamanan. Kalau kita bertembung dengan orang perkasa akan menurunkan, tuan-tuan, saya dimalukan 200,000 orang. Tak tahu mana nak cari. Biar itu pun, tuan-tuan, kita bergabung dengan mereka, bersalam dengan mereka. Jangan bergaduh. Sebab kita hormati, walaupun kita tak setuju dengan perjuangan sempit perkauman perkasa ni, tuan-tuan, dari segi perjuangan kita tak setuju. Tapi sebagai seorang demokrat, tuan-tuan, kita bersetuju dengan sistem demokrasi ini, maka kita kena menghormati hak perkasa untuk berhimpun, hak dan wasilah, dan ajak mereka berhimpun. Ya, benar mereka berhimpun. Jangan dilawan mereka nak berhimpun, hak mereka. Walaupun tujuan dia tak baik, apa benda itu dia, tapi kita menghormati hak dia untuk berhimpun. Ya, itu dia. Jangan datang awal-awal perhimpunan 9 hari bulan. Ada orang kata datang 8 bulan. Ada orang kata datang awal lagi 7 hari bulan. Tuan-tuan boleh berhimpun di Taman Melewah. InsyaAllah 8 hari bulan kita akan berhimpun di Taman Melewah untuk buat penjelasan penerangan. Bagaimana nak bergerak, apa slogan dia, siapa pemimpin kita yang akan memimpin kita. Datang. Ya, kita akan sediakan makanan banyak mie. Ya. Kita bukan macam style dia orang, tuan-tuan, angkut orang datang, bayar, bagi allowance gitu begini. Ya, kalau tuan-tuan mengharapkan begitu, nilai kehadiran kita itu tidak akan mencapai hasrat yang kita. Ya. Kalau kita boleh, tuan-tuan, ubah suasana ini, insyaAllah kita akan dapat menawan hati rakyat. Dan rakyat akan ambil perhatian. Saya tidak kata dia akan ubah terus peraturan pilihan raya, terus buat apa yang kita tuntut. Saya tak yakin dia akan buat. Tetapi sekurang-kurangnya rakyat sudah buka minda. Rakyat sudah dilihat sedikit berani untuk melakukan cabaran menuntut hak mereka. Maka dalam pilihan raya akan datang lebih mudah untuk kita berhadapan dengan para pengundi. Ini, tuan-tuan, ya, orang kata Allah, himpunan bersih ini adalah himpunan politik. Saya pun nak tergelak, tuan-tuan. Tapi himpunan apa? Himpunan ekonomi, ya? Ataupun himpunan hiburan? Ada. Ini himpunan politik rakyat Malaysia, dihadirkan oleh pihak NGO yang prihatin. Ya, kita hanya turut serta. Dan insyaAllah kita akan berjalan dengan baik dan selamat. Jadi, tuan-tuan, kita rasa kita boleh perbaikilah dengan kita. Sekali ini bukan
bukan total loss. Ya, walaupun dalam keadaan yang agak kita boleh perbaiki kalau kita mempunyai suatu pemerintahan yang boleh mengembalikan kita di atas landasan yang lebih baik. Ya, negara berkebajikan, insyaAllah merupakan satu konsep yang cukup mulia. InsyaAllah kita akan datang kembali menerangkan apa itu kepada tuan-tuan pada satu masa yang lain. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan dan kehadiran tuan-tuan. Mudah-mudahan hiburan kita akan berjalan sebagai satu daripada ibadah kita pada malam ini dan mengikat hati-hati kita untuk terus berada di landasan perjuangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.